Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Wanita diciptakan istimewa, sinonim dengan sifat lembutnya tetapi bukan bererti lemah. Mereka mampu membina kejayaan dan kebahagiaan atas usahanya tanpa merendahkan harga diri dan menindas kaum sendiri. Hebatnya wanita apabila dia tetap tersenyum dan bertahan meskipun hampir tersungkur. Be a girl with mind, women with attitude and a lady with class. Baiklah, teruskan 1 jam bersama kami untuk pelbagai pengisian bermanfaat dan penuh informasi. Kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Untuk orang yang mula menanam, kita kena cari pokok yang mudah ataupun masa yang you ada untuk memberi fokus pada pokok yang you baru nak tanam. Sampai doktor pakar pernah bagi tahu kata kak ni kira tak ada harapan lah kan. Kak bila dengar tu kak tak putus asa sebab ajal maut kita di tangan Allah. Kalau orang sebut nama Nabila Razali ni, dia orang dah tahu dah cabaran Bella apa rintangan yang Bella kena hadapi selama Bella berada dalam industri. Tapi Bella rasa semua benda tu yang membuatkan Bella untuk jadi lebih baik. Minggu ini, Nona bersiaran dari restoran Luck Bros Kopi yang terletak di Kota Damansara, Selangor. Merupakan cawangan terbaharunya, kafe ini masih mengekalkan hidangan masakan Melayu serta menu enak yang sesuai dengan citarasa masyarakat Malaysia. Antara yang menjadi pilihan dan paling digemari pengunjung, semestinya minuman kopi dari 5 negeri ini. Lokasi menarik ini mengetengahkan konsep garden and mini safari hasil kolaborasi bersama Radical Works. Terdapat lebih 180 spesies tumbuhan, haiwan eksotik dan peliharaan lain. Sambil menjamu selera, pengunjung juga boleh bergambar dan bersantai di mini zoo yang ada di sini. Seronok kan? Tak kenal, maka tak cinta. Bermula sekadar suka-suka dan ingin mencuba, pemilik kediaman tidak menyangka aktiviti berkebun di pekarangan rumahnya kini membuahkan hasil dan menjadi rutin bermanfaat buat dia sekeluarga. Tidak hanya menanam pokok bunga dan tanaman hiasan bagi mencantikkan landscape kediaman, Wasilah Mota turut mengusahakan pelbagai jenis tanaman lain seperti bogak paku aji, pandan Jepun dan tanduk rusa. Bersama beliau untuk mengetahui tip hiasan landscape dan berkebun buat anda yang sukakan aktiviti menanam. Memiliki laman yang cantik dan menarik pastinya menjadi idaman semua pemilik kediaman. Suasana yang nyaman sambil dikelilingi tumbuhan dan tanaman hijau mampu memberikan ketenangan buat tetamu yang datang. Saya berpindah ke rumah ni dan saya nampak kawasan laman rumah ni sangat besar. Dan dekat situ dah tercetusnya idea untuk saya bercucuk tanam dan bagi menaikkan seri kawasan rumah saya. Di halaman rumah saya ada lebih kurang 20 jenis tanaman. Salah satunya pokok tanduk rusa, cycas, bromeliad, dan untuk ulam-ulaman seperti pokok cekor, pokok limau nipis, pokok limau kasturi, pokok pandan, macam-macam lagi lah pokok yang saya telah tanam di halaman rumah saya. Garapan idea dan dekorasi yang sesuai dengan konsep kediaman adalah sangat penting supaya ruang yang ada dapat dihias sebaik mungkin. Bagi Puan Wasilah, konsep minimalis dan sederhana menjadi pilihannya agar ruang laman yang dihias mampu memberikan kesan yang tenang dan kelihatan lebih lapang.
Dekat kawasan, dekat halaman rumah saya yang pada pendapat saya lah yang susah sikit nak orang tanam adalah bromeliad dan cycas. Sebab cycas mungkin sebab harga dan bromeliad mungkin dia tak berapa sesuai dengan cuaca dekat Malaysia, cuaca yang panas. Dia akan menyebabkan pokok tersebut terbakar. Berasal dari Amerika Selatan, bromeliad merupakan salah satu tanaman hiasan yang dikenali sebagai pokok tumpangan. Terdapat pelbagai spesies pokok bromeliad dengan bentuk daun serta variasi warnanya yang berbeza dan menarik. Pokok yang pada saya yang paling cerewet untuk dijaga adalah pokok-pokok ulam-ulaman. Pokok-pokok ulaman seperti especially cili sentiasa diserang serangga. So kita kena sentiasa banyak masa untuk memerhatikan pokok tersebut. Kalau kita betul-betul fokus untuk menyihatkan pokok tu, kita jangan lupa baja, jangan lupa spray dengan bahan-bahan organik. Penjagaan pokok perlu teliti dan harus sentiasa dititik beratkan kerana tanaman yang segar di bahagian luar rumah dapat memainkan peranan yang penting sebagai pelengkap dekorasi lanskap kediaman. Bukan sahaja membuahkan hasil tetapi aktiviti berkebun juga dapat memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satunya adalah dapat mengeratkan silaturahim sambil bersantai bersama keluarga dan juga teman. Untuk orang yang start nak mula menanam, pada pendapat saya kita kena cari pokok-pokok yang mudah, yang tak perlukan penjagaan yang rapi. Dia kena buat kajian bersesuaian atau tidak dengan kawasan rumah ataupun masa yang you ada untuk memberi fokus pada pokok yang you baru nak tanam. Jika kita bercucuk tanam dan kita memberi tumpuan fokus kepada pokok-pokok tersebut, dia akan menjimatkan kos untuk keperluan harian kita. Selain dapat menghasilkan aura positif, aktiviti menghias laman yang mampu mengeluarkan peluh amat baik untuk kesihatan dan pastinya turut memberikan kepuasan buat pemilik kediaman. Selagi ku ada, mana mungkin kan ku biar kau meratap dan meneka apa. Hai Nona. Korang mesti nak tahu kan apa perkembangan lanjut daripada Bella? Kalau nak tahu, tonton Nona hanya di TV3. Like. Setiap kehidupan pasti ada pasang dan surutnya. Begitu juga bagi insan yang bergelar anak seni. Reputasi baik yang dicapai perlu sentiasa dijaga supaya tidak menjejaskan bakat dan karier yang dibina. Selebriti Nona minggu ini akan berkongsi pengalaman kerjaya dan kehidupan peribadi serta perkembangan terbarunya dalam industri hiburan tanah air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nona. Jom, jumpa masuk. Wah, cantiknya rumah Bella. Tertanya-tanyalah, kalau Bella bukan penyanyi, Bella jadi apa Kalau bukan penyanyi, Bella jadi arkitek.
Sebab dulu Bella belajar seni bina waktu degree. Yang Bella sempat sama master. Lepas tu Bella terus fokus Bella nak kejar cita-cita Bella menjadi seorang penyanyi. Tapi sempat jugalah Bella luahkan Bella punya minat pada apa orang kata reka bentuk design dekat rumah Bella ni. Cantik tak? Jadi bila Bella masuk pertandingan menyanyi, adakah Bella nak mencapai impian kecil ataupun sekadar hobi? Bella memang minat menyanyi daripada kecil lagi. So bila dapat lepas stage after stage di sebuah reality show yang Bella pernah join dulu, Bella sangat-sangat happy dan alhamdulillah sampai sekarang Bella dapat teruskan kerjaya Bella sebagai seorang penyanyi dan direstui oleh keluarga Bella. So alhamdulillah Bella happy sangat-sangat dengan apa yang Bella dah kecapi selama ini. Tapi ini bukan titik noktah dia. Ada banyak lagi yang Bella nak capai. Dah lah, korang duduk dulu. Jom. Pemilik nama Nabila Razali sememangnya sudah tidak asing lagi dalam industri hiburan tanah air. Tidak hanya bergelar penyanyi, dia juga kini melebarkan sayapnya dalam dunia lakonan, juga bidang keusahawanan. Segala kritikan dan cabaran yang dilalui sepanjang bergelar anak seni tidak pernah melumpuhkan semangatnya. Biasa kalau orang sebut nama Nabila Razali ni, diorang dah tahu dah cabaran Bella apa rintangan yang Bella kena hadapi selama Bella berada dalam industri. Selain daripada persaingan antara rakan selebriti yang lain, persaingan secara sihat, tapi persaingan dengan diri sendiri juga. So, ada beberapa insiden yang membuatkan perjalanan karier Bella tu tidaklah lancar seperti yang dirancangkan. Ada hiccups here and there. Tapi Bella rasa semua benda tu yang membuatkan Bella untuk jadi lebih baik masa akan datang kan. Tapi itulah kadang-kadang di mata orang tu sekali salah forever salah kan. Tapi Bella tak boleh nak salahkan orang lain selain daripada diri Bella. So apa yang Bella buat dalam karier Bella ni, sentiasa cari jalan untuk pertingkatkan diri, untuk jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Karya Peluang Kedua yang menjadi siulan serta bualan ramai pada tahun 2020 adalah titik perubahan dalam perjalanan karier seni Nabila. Merupakan hasil pertama yang diterbitkan sendiri oleh syarikatnya, Peluang Kedua turut mendapat sentuhan eksklusif daripada Nabila Razali Entertainment. Lagu Peluang Kedua ni adalah lagu yang pertama Bella produce under Nabila Razali Entertainment. Because sebelum tu Bella masih lagi di bawah label. So waktu tu Bella decide untuk bergerak secara sendiri. Dan of course ada manager Bella, ada team Bella, Nabila Razali Entertainment, dan kita decide untuk release lagu Peluang Kedua. Semua benda sendiri. So that was my first baby and first time juga Bella keluar duit beli lagu, and then keluar duit buat MV, bayar makeup sendiri. So all those little things tu yang selama ni kita macam bos nak lagu, kali ni kita rasa sendiri. Menempa nama dalam dunia lakonan di usia muda, Nabila tidak janggal untuk bergandingan bersama barisan pelakon yang lebih berpengalaman. Baginya, setiap komen daripada penonton tidak kira positif maupun sebaliknya, ia tetap diambil sebagai pembakar semangat untuk dia terus mengembangkan bakatnya. Kalau cakap pasal keserasian ni, Bella selesa je bekerja dengan sesiapa pun. Tapi untuk nampak chemistry on screen, I think it's not up to me to decide. Kan, dia bergantung kepada penonton. But alhamdulillah untuk drama yang baru saja ditayangkan ni, drama Kerana Cinta Itu Ada, dapat feedback yang sangat positif. And then bagi siapa yang belum tahu lagi, drama Kerana Cinta Itu Ada ni adalah adaptasi daripada sebuah novel yang published under Nabila Razali Entertainment juga. So itu pun satu benda yang Bella dah tick lah dalam checklist Bella kan. So daripada novel ke drama, and then drama pula memang sambutan dia Bella tak tahu nak cakap lah, but thank you so much kepada semua yang menonton. Dan daripada drama kita ada keluarkan OST, and OST ada juga lagu selingan juga daripada Nabila Razali Entertainment juga. So bagi Bella
ia satu projek yang Bella boleh kata highlight lah untuk Bella sendiri. Jadi Bella, kita dah banyak dah bercerita dengan Ya. Bella. Tapi ada satu yang Bella tak pernah lagi kongsi dengan peminat Bella di luar sana. Kita nak tahu apa yang ada dalam beg Bella hari-hari. Beg? Okey. Kebetulan beg ada kat sini. Beg ni macam beg pasar je sebab Bella ada banyak barang kan. So Bella terus campak je dalam ni. Ada scrunchie. Pakai tudung tahulah kan. Ada compact powder. Lepas tu phone. Kenalah ada phone kat mana-mana guys. And then hand sanitizer. Ada almari tak ada. Lipstick buat touch up. Perempuan biasalah. Pen kalau ada nak sign ke. And then spek Bella. Bella ni rabun. Baru-baru rabun. Jadi bila drive tu kena pakai spek lah. Kunci kereta. Mask. Habis ke? Dia kena selongkar semua Pasport. Sebab hari tu baru balik daripada Bangkok. Ada shoot kat sana. Lepas tu card holder. Lepas tu perfume. And yang paling penting dalam beg Bella mesti ada gula-gula. Sebab kalau tak ada gula-gula ni dia macam tak hidup. Dia kena ada kemanisan dalam kehidupan. Diva. Macam tu lah. Okey Bella, sebelum Bella nak gerak, kita nak tanya lagi satu soalan lagi. Ada lagi? Okey. Kalau Bella 3 tahun lagi akan tengok balik video ni, apa yang Bella nak cakap dekat diri Bella? 3 tahun akan datang tak tahulah time tu dah kahwin ke apa ke kan. Bella rasa Bella akan bagi a pat on the back kot. Sebab bertahan dan teruskan perjuangan dan tak pernah putus asa daripada dulu sampailah sekarang. Because Bella tahu Bella minat benda ni and Bella buat untuk diri Bella dan juga family Bella. Dan Bella takkan berhenti untuk sesiapa pun. Ya. Penuh suka dan duka, namun berkat usaha dan semangat yang tidak pernah kenal erti mengalah, industri seni tanah air akan lebih meriah dan bersinar dengan karya kreatif daripada anak muda berbakat ini. Masakan singgang sememangnya terkenal di Malaysia, terutamanya di negeri pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Walaupun cara penyediaannya sangat ringkas, gabungan rasanya yang masam, masin dan sedikit pedas mampu membuka selera. Lebih enak lagi jika dihidangkan bersama nasi putih, ulam-ulaman, budu dan ikan kering. Siti Mahira Awang berkongsi cara penyediaan menu singgang tulang dalam segmen Air Tangan. Sering memuat naik video dan berkongsi pelbagai jenis resepi di platform media sosial, pemilik akaun Mahir Kitchen ini semakin dikenali oleh pengguna laman TikTok. Hari ini Mahir akan kongsikan masakan istimewa dari negeri Pantai Timur. Untuk menyediakan singgang tulang, bahan-bahan yang diperlukan ialah tulang lembu, air rebusan tulang, cili kering, biji ketumbar, budu, bawang putih, lengkuas, asam keping, halia, serbuk perasa, garam, bawang merah dan lada solok. Mula-mula tumbuk biji ketumbar sehingga lumat. Kemudian, masukkan cili kering yang telah direbus dan tumbuk secara kasar sahaja. First kali kita masukkan tulang 1 kg yang telah kita rebus empuk tadi. Kita masukkan air rebusan tulang. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang dihiris tadi. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia, asam keping,
garam, serbuk perasa. Kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi, ada biji ketumbar dengan cili kering. Okay, last sekali kita masukkan budu. Inilah rahsia singgang kita sedap. Mahir masukkan lebih kurang 2 sudu besar. Tujuan Mahir masukkan budu ni sebab dia ada flavor dia yang tersendiri. Rasa singgang kita ni akan lagi lebih kick. Orang Kelantan panggil jelira, jelira sengoti. Kalau agak kering kita boleh tambah sedikit air. Pada awal tadi Mahir rebus tulang lebih kurang 30 minit, dia separa empuk. Jadi Mahir akan reneh lebih kurang 30 minit lagi lah. Antara tips orang kata nak lembutkan tulang, kita masukkan sudu besi kat dalam ni. So dia akan mempercepatkan proses tulang tu supaya dia jadi lebih empuk. Selalunya kita dengar menu singgang ikan kan. Singgang tulang ni pun terkenal juga dekat negeri Kelantan. Biasanya pada musim perayaan, raya haji, kita akan masak singgang tulang ni lah. Singgang kita dah menggelegak, boleh tengoklah warna dia ni cantik sebab kita ada masukkan cili kering tadi dan kita masukkan budu. Jadi warna dia akan jadi sedikit kemerah-merahan. So dia nampak lagi lebih menarik. Bagi yang menggemari singgang yang pedas, boleh lebihkan cili kering atau boleh tambah juga cili padi ke dalam singgang ni. Akhir sekali, Mahir masukkan solok lada. Kebanyakan orang Kelantan dia suka menggunakan lada solok dalam masakan. Jadi Mahir pun akan masukkan dalam singgang ni, dia akan mencantikkan lagi lah warna singgang Mahir ni. Kita biarkan lada solok ni hingga dia masak, baru kita boleh tutup api. Singgang kita dah pun masak, kita boleh hidang ke dalam mangkuk. Menu singgang tulang yang enak ini, walaupun mudah disediakan, ia mempunyai banyak ramuan berkhasiat, antaranya lengkuas bawang putih, halia dan asam keping. Hidangan seperti ini juga amat sesuai disediakan untuk mereka yang kurang sihat bagi menambah selera. Kisah wanita ini ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Dia disahkan mengidap 3 jenis kanser iaitu kanser pangkal rahim, gastrik advance dan kanser kondrosarkoma sejak tahun 2016. Namun ia bukanlah penghalang buat insan cekal ini untuk terus berusaha mencari rezeki. Enggan meraih simpati ramai, Robiah Rosni 41 tahun tetap kuat memerah keringat dan melakukan pelbagai pekerjaan seperti menjual pes sambal dan menerima tempahan masakan demi menampung kos perubatannya. Bersama Nona menyelami kesukaran yang dilalui oleh ibu hebat ini melawan penyakit serta ketabahannya dalam mengharungi setiap ujian yang mendatang. Doktor pakar pernah bagi tahu kata kak ni kira tak ada harapan lah kan. Tapi kak macam kak bila dengar tu kak tak putus asa lah kan. Kita dengar tu sebab ajal maut kita di tangan Allah kan. Kita usahalah. Robiah Rosni yang menetap di Kepala Batas Pulau Pinang menganggap takdirnya yang menghidap 3 jenis kanser adalah satu ketentuan ilahi yang perlu diterima dengan hati yang reda. Ibarat harapan tak putus sampai jurat tersentak rantus, Robiah tidak pernah terfikir untuk berputus asa bagi meneruskan kehidupannya bersama keluarga meskipun perlu melalui pelbagai cabaran. Mula-mula doktor sahkan betul-betul mengidap cervix cancer pada tahun 2015. Tapi kak tak berubat lagi lah, tak pergi ke hospital, ikhtiar cara kampung kan. Lepas tu makin lama kak makin kanser tu makin menyerang kak lah, kak bleeding dekat ni lah kan cervix. Jadinya kak buat pembedahan yang pertama kali untuk cervix cancer tu pada 2016. Lepas tu mulalah dengan rawatan kak selepas pembedahan, menjalani rawatan kemoterapi sebanyak 6 cycle. Lepas tu 2018 tu kak
doktor diagnose ada kanser yang baru sebab Kak mula muntah-muntah. Selama 2 tahun doktor cek, doktor ambil ni Kak disahkan 2018 gastric advanced cancer. Pembedahan kedua, lepas tu ikut lagi kemo, tambah lagi 6 pusingan. Jadi 12 cycle lah 2018. 2022 Kak dapat lagi, Kak mula sakit di belakang. Jadi Kak ingat yang sakit di belakang tu sebab kadang-kadang doktor ada suntik ubat kan dekat belakang Kak. Jadi Kak mula-mula ingat itu efek Kak pun tak bagi maklum awal dengan doktor. Lepas tu baru bila doktor cek buat MRI, Kak disahkan tahun 2022 bulan 2. Kak disahkan kanser kondasarkoma. Walaupun disahkan menghidap kanser tahap 4, wanita cekal ini tidak mahu menjadikan keadaan dirinya sebagai alasan untuk dia meraih simpati tanpa berusaha terlebih dahulu. Sampai doktor pakar pernah bagi tahu kata Kak ni kira tak ada harapan lah kan. Tapi Kak macam Kak bila dengar tu Kak tak putus asa lah kan. Kita dengar tu sebab ajal maut kita di tangan Allah kan. Kita usahalah. Selain dia perlu menjalani rawatan, Robiah turut diuji apabila ibu mertuanya juga disahkan menghidap kanser otak. Walaupun sukar, dia tetap menjalankan tanggungjawabnya sebagai menantu dengan penuh kasih sayang. Anak macam anak sendiri. Tak ada ingat menantu-menantu pun tak ada ingat. Macam anak sendiri. Dia kahwin dengan anak saya, dia tak sakit macam ni. Nampak dia okey je. Dah kahwin lama, baru tahu kata dia sakit. Saya lagi dulu dah dia sakit. Ya Allah panjangkan umur. Dikurniakan seorang sahabat karib yang sudi mendengar luahan perasaannya, sedikit sebanyak mampu meringankan beban yang ditanggung Robiah. Dia juga bertuah kerana sentiasa mendapat sokongan daripada jiran tetangga. Ketabahan dia itulah yang membuatkan kita pun terlalu menghormati dia. Tabah dengan anak dia, dugaan dia memang kenal baiklah. Kalau dia susah pun dia tak pernah lah merungut, tak pernah orang kata tak ada duit pun dia tak akan cari kita. Selagi nyawa di kandung badan, Robiah tidak akan berhenti berdoa dan berusaha untuk mencari rezeki demi kelangsungan hidupnya sekeluarga. Kadang kita sakit tapi kita nak buat kita ni tak sakit. Kita nak buat aktiviti harian kan, kita nak kuat semangat tu cabaran. Rezeki nak bila pesakit kanser ni dia tenaga dia tak macam orang biasa. Cepat penat, cepat letih. Kalau macam sekarang ni Kak dah tak upaya kan. Jadi Kak dibantu oleh anak-anak. Kalau anak-anak cuti lah. Jadi Kak tak buat hari-hari. Rutin Kak selalunya kalau hari-hari Kak akan pergi mengaji kuliah agama. Lepas tu sambil pada tu Kak akan bawa produk Kak jual. Jual kepada kawan-kawan mengaji, kepada kawan-kawan, jiran. Jadi Kak Robiah selalu PCOD. Yang itulah kerja Kak. Kebanyakannya customer Kak ni mereka beli ni sebenarnya mereka nak tolong pesakit kanser. Mereka tahu tu untuk kos rawatan Kak Robiah. Bagi Robiah, dia tidak boleh bergantung harap pada bantuan orang semata-mata. Selagi ada kudrat, dia akan terus mencari jalan untuk menampung kos rawatan penyakitnya. Sambai ni yang Kak Robiah buat, dia proses dia lama. Kak masak selalunya kalau periuk yang tadi 30 kilo tu Kak masak dekat 10 jam. Lepas tu Kak tutup api, rehat sahat. Esok tu masak lagi nak bagi dia betul-betul tahan kualiti dia kan. Masak betul-betul. Jadinya bila kita masak kita kena kacau sebab Kak manual, Kak buat semua manual, Kak tak ada mesin. Jadinya mestilah Kak sakit di belakang kan. Sakit sangatlah. Sejujurnya banyak Kak tolak lah kan. Tapi bila cikgu tolong, cikgu bawa anak-anak murid, memang ringan lah. Kan pelajar-pelajar main bantu Kak buat ni. Jadi Kak Robiah taklah teruk sangat. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini sering menerima tempahan pes sambal daripada jiran tetangga yang memahami keadaannya.
Apa yang kita kenal Kak Rubiah ni bagi saya lah. Kita kenal banyak waris. Banyak masalah masing-masing. Tapi Kak Rubiah ni istimewanya satu ketabahan dia. Bila dia tahu sakit pun, kalau orang lain sakit ni nak tidur je lah. Hampa main bantu-bantu tapi Kak Rubiah dia masih boleh bekerja. Dan saya pun mula kenal anak-anak Kak Rubiah daripada Kak Ainnya dengan Hafiz, abangnya. Semua belajar. Tapi semangat anak-anak ni tak macam anak-anak lain yang menerima kesusahan, lepas tu down macam tu. Tapi mereka ni bangun. Saya kata eloklah. Memang semangat berdikari itu cukup tinggi. Di sebalik ujian yang dihadapinya, Robiah bersyukur kerana dikurniakan anak-anak yang ringan tulang dalam membantu dia mencari rezeki. Usaha Kak ni kata nampak hasil kan, jualan Kak dengan jualan ni boleh Kak bantu suami Kak untuk kelangsungan hidup kami dengan kos perubatan Kak. Harapan Kak supaya tak meminta-minta pada makhluk. Nak tengok anak-anak berjaya. Anak-anak Kak kan belajar universiti. Jadi sebab tu Kak kuatkan diri untuk Kak tak mau minta pada orang. Kak nak usaha sendiri untuk nak anak-anak Kak belajar, nak pakai duit kan. Dengan rawatan Kak, dengan mak lagi kadang-kadang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Pisha. Inilah ni sambal yang Kak Pisha tempah itu. Dah siap dah 5 pekat. Okey, terima kasih tau. Bantu saya sakit kanser. Mudah-mudahan murah rezeki. Cik Rubina. Ya, sama. Saya jual dengan sebanyak harga ni. Nanti guna macam biasalah, no? Ya, baik. Assalamualaikum. Salam. Hebatnya seorang wanita tetap teguh berdiri meskipun dirinya diuji. Robiah berjaya membuktikan bahawa menghidap kanser bukanlah penamat segalanya. Setiap kepayahan yang diharungi menjadi sumber kekuatannya untuk meneruskan kehidupan yang masih berbaki. Semangat serta iltizam wanita ini wajar dijadikan inspirasi. Nona mendoakan agar Robiah diberikan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan. Unik dan mempunyai sejarahnya yang tersendiri, Cheong Fat Zee atau lebih dikenali sebagai Le Blue Mansion merupakan antara tarikan pelancong sekiranya berkunjung ke Georgetown, Pulau Pinang. Pernah memenangi anugerah pemulihan warisan UNESCO pada tahun 2000, rumah persinggahan mewah ini mempunyai muzium yang mempamerkan barangan milik penghuni asalnya. Sana sini berkongsi keunikan bangunan yang berusia lebih 140 tahun ini. Rumah Agam Biru yang masih berdiri megah di Lebuh Leith, Georgetown, Pulau Pinang menyimpan 1001 sejarah yang cukup menarik untuk dikongsikan. Asalnya menjalani kehidupan yang amat susah, namun atas usaha sendiri, Cheong Fat Zee akhirnya menjadi ahli perniagaan yang berjaya dan terkenal di seluruh China serta Eropah. Sebagai simbolik kepada cinta dan kasih sayang, beliau membina rumah agam ini buat isteri ketujuhnya, Madam Tan Teh Poh. Pada tahun 1989, dua arkitek, husband and wife, suami isteri, Mr. Lawrence Loh dan juga Mrs. Loh Lin, diorang telah ambil keputusan untuk restorasi proseskan mansion ni kepada reka bentuk asal. Jadi bila terbinanya balik mansion ni, direstorkan balik kepada bentuk asal, dia mula-mula menjadi pusat tarikan pelancong sahaja. Tak ada niat untuk buat sebagai hotel atau apa-apa sahaja. Setelah sekian lama, diorang mengambil keputusan untuk menghidupkan balik sejarah kehidupan Cheong Fat Zee ni dengan mengubah suaikan mansion kepada pusat penginapan. Jadi siapa-siapa yang datang tinggal di sini boleh mengalami balik, melalui balik macam mana kehidupan zaman dahulu. Setiap bilik yang direka bentuk adalah mempunyai perwatakan yang berlatar belakangkan sejarah Cheong Fat Zee sendiri. Contohnya kita ada bilik yang dinamakan Batavia.
Jadi sejarah Chong Fat Zi yang telah merantau ke Batavia ada di situ. Sebaik saja menjejakkan kaki di rumah agam ini, aktiviti pertama yang anda boleh lakukan ialah melawat ke muzium yang tersedia di sini. Hanya terletak di aras 1 dan 2 di rumah ini, anda boleh melihat koleksi barangan dari abad ke-19. Menarik bukan? Jom! Kita ada 2 mini museum di sini. Jadi museum yang pertama kita pamerkan macam mana struktur asal, cara-cara dan proses-proses restorasi yang telah kita lalui untuk mengembalikan mansion ini kepada bentuk yang asal. Museum yang kedua di atas lebih kepada mempamerkan barang-barang peninggalan ahli-ahli keluarga Chong Fat Zi yang kita jumpa sewaktu proses restorasi tersebut. Contohnya anda boleh tengok macam topi asal Chong Fat Zi dalam pakaian yang berunsurkan pakaian barat, dan juga baju-baju peninggalan pekerja-pekerja Chong Fat Zi. Pada zaman dulu diorang dikenali sebagai amah, pengasuh, tukang masak. Ini semua barang-barang tersebut ada dipamerkan di dalam kita punya museum. Cinta terhadap budaya dan tradisi dikongsi melalui seni bina yang unik. Menghiasi ruangan dengan gaya elektrik menjadikan setiap ruangan berbeza dan sesuai untuk bergambar. Blue Mansion adalah salah satu daripada 2 sahaja di luar daripada negara China, satu lagi di Indonesia. Okey, so yang mempunyai 5 courtyard. Tarikan utama kita adalah main courtyard sendiri, disebabkan bangunan ni dibina berdasarkan feng shui. Jadi orang cakap daya tarikan qi, aura adalah di main courtyard sendiri. Sebelum bangunan ini dibina, contohnya 4 tiang agam ni, feng shui master telah kenali 4 tiang agam ni sebagai 4 points of gold. Jadi sebelum tiang agam dinaikkan, diorang ada tanam 4 penjuru emas. So dalam feng shui dikategorikan sebagai untuk mengekalkan kekayaan di dalam rumah tersebut. Bahagian dinding berwarna indigo di rumah ini menjadi antara tarikan utama untuk pengunjung bergambar. Pemilihan warna di ruangan ini juga mempunyai kisahnya yang tersendiri. Cat yang digunakan adalah hasil campuran bunga nila asli bersama plaster kapur yang bertindak sebagai bahan penyejuk ruang ketika itu. Di Indigo, konsep kita adalah berdasarkan semi-fine dining. Jadi kita reka bentuk menu kita di sini adalah berdasarkan sejarah dan latar belakang Chong Fat Zi punya minat sendiri terhadap resepi-resepi dan jenis pemakanan dia yang berunsurkan timur dan bertembung dengan barat sendiri. Salah satu menu yang sangat popular pada masa sekarang ialah kita punya 3 course set lunch. Ya, jadi you boleh dapat 3 jenis makanan, iaitu appetizer, main course dan juga dessert. Jangan lepaskan peluang anda untuk bersantai di kafenya juga. Terletak di bawah pohon mangga yang sudah berusia ratusan tahun, Kafe Mangga bukan sahaja menawarkan anda menu sarapan yang lazat, malah pelbagai menu manisan sebagai pencuci mulut. Yang paling penting di dalam Pulau Pinang ini, kita adalah tempat peninggalan bersejarah. Jadi tak cukup syarat kalau anda tak mengunjungi Blue Mansion. Daripada Blue Mansion lah kita boleh dapat tahu lebih daripada sejarah-sejarah yang tersembunyi yang ramai tidak tahu. Lalui balik sejarah kehidupan Chong Fat Zi tersendiri. Umpama kembali ke zaman silam, Rumah Agam Chong Fat Zi merupakan destinasi menarik untuk anda lawati bersama keluarga tersayang sambil menghayati seni budaya dan sejarahnya.
Dalam mencari arah dan erti sebuah kehidupan, setiap individu pasti melalui jalan cerita yang berbeza. Walau seberat mana pun ujian yang perlu ditempuhi, belajarlah untuk terus hidup dan menerimanya. Sesungguhnya, setiap ujian yang datang itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Teruskan berdoa agar setiap masalah yang menimpa bakal berlalu dan digantikan dengan kebahagiaan yang lebih sempurna. Baiklah, Nona sudah pun sampai ke penghujung siaran. Diharapkan segala perkongsian minggu ini mampu memberi manfaat dan inspirasi buat anda semua. Terima kasih sekali lagi kepada Luck Bros Kopi Kota Damansara kerana sudi menerima kunjungan kami. Terus layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya